Assalamualaikum. Hari ini saya nak share dengan tuan-tuan semua macam mana cara untuk set up sistem kuasa solar tanpa bateri. Dan yang kedua saya nak share dengan tuan-tuan tentang projek yang saya tengah buat sekarang ni. Jadi kita mulakan dulu macam mana untuk set up sistem kuasa solar tanpa bateri dengan menggunakan alat ni. Inilah alat yang kita panggil sebagai solar step down regulator. Dan fungsi alat ni adalah untuk menurunkan voltage yang kita dapat daripada solar panel. Untuk range voltage adalah daripada 8 volt hingga 36 volt. Dan output dia adalah 12 volt 6 amp. Kalau kita darabkan 12 volt darab dengan 6 amp, kita akan dapat 72 watt. Maksudnya maksimum output daripada step down regulator ni adalah 72 watt. Untuk buat sambungan, kita ada 4 kabel dekat sini, 2 kabel pada bahagian input dan 2 kabel pada bahagian output. Untuk bahagian input, kita ada kabel merah dan juga hitam. Merah adalah positif dan hitam adalah negatif. Pada bahagian output pula, kita ada kabel kuning dan juga hitam. Yang kuning ni adalah kabel positif dan hitam ni adalah kabel negatif. Dan pada bahagian input ni, kita ada MC4 connector. Jadi mudah tuan-tuan nak buat sambungan kepada solar panel. Okey tuan-tuan, tentang input voltage tadi, voltage range untuk regulator ni adalah antara 8 volt hingga 36 volt. Jadi kalau kita nak sambungkan solar panel kepada voltage regulator ni, kita kena pastikan voltage yang kita dapat daripada solar panel adalah antara 8 hingga 36 volt. Kalau voltage yang kita dapat di bawah 8 volt, regulator ni takkan berfungsi dan kita takkan dapat power daripada regulator ni. Dan kalau voltage terlampau tinggi, lebih daripada 36 volt, regulator ni akan rosak. Jadi sebelum tuan-tuan nak buat sambungan solar panel kepada regulator, tuan-tuan kena pastikan voltage yang tuan-tuan dapat adalah di antara 8 hingga 36 volt. Jadi untuk dapatkan voltage, nak tentukan, nak tengok berapa volt yang tuan-tuan dapat daripada solar panel, tuan-tuan boleh gunakan multimeter. Dan cara untuk gunakan multimeter pun saya dah buat video sebelum ni, tuan-tuan boleh refer video dekat atas ni tentang cara macam mana nak gunakan multimeter ni. Tapi bagi tuan-tuan yang tak ada multimeter dan belum beli lagi solar panel, tuan-tuan boleh refer pada spec sheet ataupun spesifikasi solar panel yang tuan-tuan nak beli. Kita tengok dulu spesifikasi yang ada pada solar panel ni. Untuk solar panel ni, maksimum output power adalah 400 watt, maksimum output current adalah 11.14 amp dan open circuit voltage ataupun output yang kita akan dapat daripada solar panel ni adalah 45.3 volt. Tapi nilai yang ada pada spesifikasi solar panel ni merujuk kepada maximum performance ataupun maximum power, maximum current, maximum voltage yang boleh dihasilkan oleh solar panel ni. Tapi tak bermaksud kita akan dapat bacaan yang sama setiap kali kita gunakan solar panel ni. Dan dalam keadaan sebenar kita akan dapat lebih rendah daripada spesifikasi yang ada pada solar panel ni. Untuk scalping solar panel 400 watt ni, maksimum power yang saya pernah dapat daripada scalping solar panel ni adalah 360 watt. Itu sebenarnya memang agak tinggi bagi scalping solar panel 400 watt. Sebab jumlah power yang kita dapat daripada solar panel ni bukan sahaja bergantung pada pancaran ataupun sinaran matahari, tetapi bergantung juga kepada sel yang digunakan untuk buat solar panel ni. Tapi ramai yang tersilap, untuk kita hasilkan tenaga daripada solar panel ni, yang kita perlukan adalah pancaran cahaya matahari dan bukan haba panas daripada matahari. Mungkin tuan-tuan confused, kenapa dekat panel tulis 400 watt tapi dapat cuma 360 watt? Sebenarnya 400 watt ni, nilai 400 watt ni adalah berdasarkan STC ataupun Standard Test Condition, yang mana test tu biasanya dibuat dalam makmal pada suhu 25 darjah Celsius dan pancaran ataupun sinaran cahaya 1000 watt per meter persegi. Sebab itulah dalam keadaan sebenar kita tak akan dapat 400 watt, kita tak akan dapat maksimum. Sama juga dengan voltage tadi, walaupun dekat panel dia tulis 45 volt, mustahil kita akan dapat 45 volt pada setiap masa. Dan lagi satu keadaan, kadang-kadang kita dah dapat pancaran matahari yang terang, cuaca yang betul-betul cerah, tapi kita tetap tak akan dapat 100% juga sebab ada lagi satu condition, iaitu suhu. Suhu mesti dah pada 25 darjah Celsius. Kita dekat Malaysia ni cuaca memang panas, jadi mustahil kita akan dapat suhu 25 darjah Celsius. Sebab itulah kita tak akan dapat 400 watt ataupun kita tak akan dapat maksimum power daripada solar panel sebab suhu yang panas boleh mengurangkan jumlah tenaga yang dihasilkan oleh solar panel. Nilai watt yang kita dapat daripada solar panel ni adalah hasil darab antara voltage dan juga current.
Kalau power yang terdapat adalah rendah ataupun nilai watt yang rendah, bermaksud nilai voltage juga adalah lebih rendah daripada 45 volt yang sepatutnya. Berat solar panel ni 22 kilo, memang agak berat jugalah. Kita tengok dulu berapa voltage yang akan kita dapat daripada sekeping solar panel 400 watt. Dekat sini kita dapat 41.41 volt. Kalau saya sambungkan juga regulator tadi kepada solar panel ni, regulator tu akan rosak sebab voltage dah lebih daripada 36 volt. Situasi ni yang kita panggil sebagai over voltage. Dalam solar ni, kita kena elakkan over voltage sebab over voltage ni boleh merosakkan peralatan solar kita. Sebagai contoh, kalau kita sambungkan solar panel yang voltage yang lebih tinggi daripada spesifikasi solar charge controller ataupun hybrid inverter ataupun solar charge controller tu akan rosak. Jangan lebih voltage, terlebih power tak ada masalah. Begitu juga dengan current. Kalau current lebih tinggi tak ada masalah sebab peralatan elektrik ni dia akan draw berapa banyak current yang dia perlukan. Jadi tak ada masalah over current, jangan over voltage. Jadi untuk situasi ni kita tak boleh gunakan solar panel ni secara terus untuk sambungan kepada regulator. Jadi sekarang ni saya akan cuba untuk turunkan voltage daripada solar panel ni. Untuk nak kurangkan voltage daripada solar panel ni, saya akan tutup separuh daripada solar panel ni. Tutup dengan kain untuk menghalang cahaya matahari pada masuk pada panel. Kita tengok berapa voltage kita dapat sekarang ni. Kita dapat 31.3 volt. Jadi selamatlah kalau kita nak sambungkan solar panel ni kepada kita punya regulator. Okey, voltage sekarang ni 31.3 volt. Jadi sekarang ni bolehlah kita sambungkan kita punya regulator ni pada solar panel. Untuk sambungan memang mudah saja. Pada regulator ni memang dah ada konektor MC4. Dekat solar panel pun MC4. Jadi kita boleh sambungkan terus. Yang ni adalah positif solar panel, yang ni adalah negatif solar panel. Jadi kita sambungkan positif pada positif dan negatif kepada negatif. Lalu kita dapat 12.2 volt. Jadi bolehlah kita sambungkan kepada peralatan yang menggunakan 12 volt DC. Cuaca hari ni agak panas, tak tahan juga kalau duduk bawah panas yang lama. Jadi saya akan extend output daripada solar panel ni. Saya akan pasangkan PV jumper cable ni. So regulator ni bolehlah kita duduk jauh sikit tempat yang teduh. Kita buka balik regulator tadi dan kita pasangkan PV jumper cable. Dan PV jumper cable ni hanya sekadar untuk panjangkan kita punya kabel sajalah. Untuk tuan-tuan dapatkan regulator kabel semua ni, saya akan letakkan link dekat bawah dekat video description. Termasuk dengan solar panel yang betul-betul berkualiti lah. Ni kita cuma extend saja supaya kabel lebih panjang, tak payah duduk tengah panas ni. Kita sambungkan balik regulator kepada solar panel. Sambungan sama juga, positif kepada positif dan negatif kepada negatif. Jadi untuk sambungan ni tuan-tuan yang risau memang takkan tersalah lah. Kalau tersalah memang takkan boleh sambung sebab ni adalah MC4 connector. Ni kita punya output, kabel kuning dan hitam ni. Dekat bahagian output ni saya akan sambungkan kepada DC barrel jet sebab kita nak test untuk hidupkan water pump DC 12 volt. Dekat sini kita akan ada output 12 volt. Pump ni pump 12 volt. Jadi kalau tuan-tuan nak buat sistem kuasa solar untuk pump ni, tuan-tuan tak perlukan inverter, boleh sambung direct saja 12 volt DC. So kita akan sambungkan kita punya output DC barrel jet tadi. Kita tengok adakah pump ni akan hidup ataupun tak. Okey, pump dah hidup. Pump ni cuma perlukan 20 watt saja. Jadi dengan kita punya regulator ni maksimum 72 watt, kita boleh sambungkan sampai 3 biji pump ni. Sebenarnya untuk sistem kuasa solar tanpa bateri ni, tuan-tuan tak perlukan solar panel yang besar macam ni sampai 400 watt. Dan masalah kalau kita gunakan solar panel yang besar macam ni, kita ada masalah over voltage. Untuk sistem solar tanpa bateri ni, tuan-tuan cuma perlukan solar panel 150 watt ataupun 200 watt saja. Dan saya pernah try dengan solar panel 100 watt. Sebelum ni pun saya dah tunjuk dalam satu video, pun tak ada masalah, dah cukup untuk hidupkan 1 ataupun 2 biji pump. Jadi untuk sistem ni bagi saya minimum 100 watt, maksimum 200 watt pun dah mencukupi. Kalau tuan-tuan nak gunakan solar panel yang lebih kecil, sebagai contoh solar panel 50 watt, pump boleh hidup, pump akan hidup tapi hanya akan hidup semasa pancaran matahari yang betul-betul terik, baru pump tu akan hidup. Pada awal pagi dia akan lambat hidup. Tapi kalau tuan-tuan gunakan solar panel 200 watt, seawal pukul 7 pagi pun pump tu akan mula running dah. Dan pump tu akan running sampai lewat petang, pukul 7 petang pun pump tu masih lagi hidup lagi. Jadi untuk ni kita akan test dengan solar panel 120 watt, ni foldable solar panel. Dan untuk sistem ni tuan-tuan tak perlukan foldable solar panel ni sebab foldable solar panel ni terlalu mahal dan bagi saya membazir lah kalau untuk application solar tanpa bateri ni. Tuan-tuan beli saja solar panel yang biasa 150 watt ataupun 200 watt lah.
Kalau 100 watt tu boleh juga ngam-ngam, 150 ataupun 200 lebih baik lah. So untuk test ni kita akan test dulu dengan solar panel foldable 120 watt ni. Dalam video yang lepas pun untuk sistem kuasa solar tanpa bateri ni pun sebenarnya sistem tu sama, cuma kita gunakan regulator yang lain. Regulator ni lebih baik sebab lebih efisien. Dia punya efisiensi lebih kurang dalam 94.7%. Jadi yang ni lebih baik dan dia waterproof. Jadi saya memang sangat recommend lah kalau tuan-tuan nak beli regulator yang ni berbanding dengan regulator yang sebelum ni. Dan dalam video tu pun ada yang tanya, untuk sistem tanpa bateri ni macam mana pada waktu malam, adakah pam masih lagi hidup? Okey, kita kena faham fungsi bateri dalam sistem kuasa solar. Fungsi solar panel adalah untuk menghasilkan tenaga elektrik dan akan disimpan dalam bateri. Jadi kalau sistem yang kita buat ni tak ada bateri, bermaksud kita tak ada simpanan. Dia sama juga dengan duit kita. Kalau setiap bulan kita dapat gaji RM5,000 kita belanja, kita tak ada simpanan. Sama juga dengan sistem kuasa solar ni. Kalau kita tak ada simpanan tenaga dalam bateri, so pada waktu malam kita tak boleh gunakan. Jadi sistem ni hanya berfungsi pada waktu siang saja. Daripada situasi itu, mungkin tuan-tuan akan nampak ini macam satu kelemahan. Dan sebenarnya, semua sistem dalam dunia ni ada kelebihan, ada kekurangan. Untuk sistem kuasa solar dengan bateri, kita tahu kita boleh guna siang, kita boleh guna waktu malam. Tapi, melibatkan kos yang lebih tinggi. Berbanding dengan sistem ni, kita tak ada bateri, kita tak ada simpanan dan sistem ni hanya akan berfungsi pada waktu siang saja. Dan sebenarnya sebelum ni memang dah ramai beli regulator yang lama tu dengan water pump 12 volt ni. Ada yang gunakan pump ni untuk sedut air sungai masuk ke dalam tangki tenakan dan overflow balik ke dalam tangki tenakan. Ada juga yang gunakan untuk siraman tanaman kelapa dan macam-macam. Walaupun pump ni hanya kecil saja tapi cukup. Maksudnya dia ada satu reserve tank dekat atas bukit, tak tinggi sangatlah, dalam kawasan tu ada sungai. Dia gunakan pump ni untuk pump air secara perlahan-lahan masuk ke dalam tangki simpanan, kemudian gravity feed turun balik kepada tanaman. Jadi sama ada sistem ni bagus ataupun tak bagus ni bergantung dekat mana kita nak apply kan sistem ni. Dan mungkin juga tak sesuai pada semua orang, tapi mungkin sesuai pada sesetengah orang yang perlukan pump sentiasa running hanya pada waktu siang saja. Jadi kesimpulannya, dalam sistem kuasa solar ni, sistem yang perfect adalah sistem yang sesuai dengan keperluan kita dan kemampuan kita. Okey, pump kita dah hidup tapi agak perlahan sebab yang pertama, solar panel tu cuma 120 watt dan sekarang dah dekat pukul 6 petang, hari pun mendung, baru lepas hujan tadi. Mula tadi panas, kemudian hujan. Tapi pump masih lagi boleh hidup, dah dekat pukul 6 petang. Jadi untuk sistem ni, saya rekomenkan kepada tuan-tuan, tuan-tuan boleh gunakan solar panel 150 watt ataupun 200 watt. Semakin tinggi power pada solar panel, pump akan hidup lebih awal dan pump akan mati pada lewat petang lah. Lagi satu pilihan untuk solar panel, tuan-tuan boleh gunakan foldable suitcase ataupun briefcase solar panel ni. Yang ni solar panel 100 watt foldable, dia akan lipat dua. Jadi dengan solar panel dan juga kita punya regulator ni, tuan-tuan boleh buat water pump yang portable. Sebagai contoh, nak bawa pergi camping, nak bawa water pump, boleh buat secara portable. Jadi kalau kita buka full macam ni, 100 watt. Panel ni sebenarnya saya beli untuk projek lain. Nanti saya akan share sebentar lah pada tuan-tuan projek yang saya tengah buat sekarang ni. Dan untuk projek tu saya perlukan dua solar panel ni. Jadi saya dah order dua tapi sampai baru satu. Dan ni memang mudah lah kalau nak bawa pergi camping sebagai portable solar panel. Dan untuk tuan-tuan yang nak buat portable power station pun, tuan-tuan boleh gunakan solar panel ni. Inilah projek yang saya tengah siapkan sekarang ni. Power box untuk camper van, dan untuk ni kita gabungkan charging menggunakan sistem kuasa solar dan juga charging menggunakan alternator. Dan dekat dalam ni kita dah pasangkan dengan smart inverter, DC to DC charger dan juga MPPT 2-in-1. Dan sistem ni belum siap, tengah lagi tunggu, ada 2-3 barang lagi yang belum sampai. Dan untuk bateri dekat belakang ni, untuk power box ni kita ada 3 kaedah ataupun 3 cara untuk charge bateri lithium iron phosphate 200 mAh yang ada dekat dalam ni. Yang pertama, kita akan charge dengan menggunakan solar panel. Kita akan gunakan 2 set solar panel 100 watt. So total kita ada 200 watt solar panel. Dan yang kedua, kita akan charge dengan menggunakan alternator yang sedia ada dalam van. Dan sebenarnya box ni saya buat untuk seorang sahabat saya untuk dipasang ke dalam camper van, dan beliau memang tinggal secara full time dalam van tu. Saya kena buat sistem yang betul-betul reliable untuk beliau. Sebab tu saya gunakan peralatan-peralatan yang berkualiti, termasuklah kita punya smart inverter, DC to DC charger dan juga bateri lithium iron phosphate. Dan untuk situasi dalam camper van ni, masalahnya ruang atas bumbung yang ada memang agak sempit. Kalau kita nak pasangkan sekeping solar panel 400 watt tadi, memang tak boleh nak pasang. Jadi apa yang saya buat, kita akan combine
charging dengan menggunakan solar panel, charging dengan menggunakan alternator dan charging dengan menggunakan AC socket. Maksudnya untuk sistem ini nanti kita akan juga charger untuk charge bateri ni dengan menggunakan power daripada TNB. Dan kalau untuk kenderaan yang lebih besar, ada ruang yang besar untuk letak solar panel, kita boleh letak solar panel yang lebih besar. Dekat dalam ni kita ada inverter 12 volt, maximum output power 2000 watt dan ni adalah smart inverter yang mana kita boleh monitor daripada handphone nak tengok dia punya penggunaan tenaga dan sebagainya. Dan yang paling penting untuk inverter ni kita boleh set berapa cut off voltage untuk kita pastikan kita tak akan over discharge power daripada bateri. Jadi bateri kita akan selamat dan boleh bertahan lebih lama. Dan dekat sini pula kita ada DC to DC charger dan juga MPPT solar charge controller 2-in-1 dan maximum charging current adalah 50A dan kita boleh combine sekali serentak charging daripada solar panel dan charging daripada alternator. Selain itu cuma kita ada breaker, DC breaker untuk keselamatan dan sebelah belakang kita ada bateri. Untuk wiring ni belum siap lagi dan insyaAllah kalau semua ni dah siap nanti ada kesempatan saya akan buat overview pada tuan-tuan apa sistem-sistem yang ada dalam kita punya power box ni. Dan untuk charge controller ni pun memang ada Bluetooth monitoring. Untuk bateri kat dalam ni kita ada bateri lithium iron phosphate 200 mAh, kita ada 4 sel untuk jadikan sistem 12 volt dan nominal voltage adalah 12.8 volt. Dan dekat bahagian tepi ni pun dekat inverter kita ada ventilation untuk pengudaraan dan sama juga di sebelah sana dan keliling box ni memang ada lubang untuk pengudaraan. Untuk output power nanti kita akan pasangkan dengan soket untuk 3-pin plug yang waterproof, ya, secret data port dan juga USB Type A dan juga Type C kita akan pasang pada bahagian ni, termasuk dengan ventilation tambahan untuk pastikan dekat dalam box ni tak terlampau panas. So kita akan tambah lagi 2 ventilation dekat sini. Dekat sini AC output socket, DC output socket dan peralatan-peralatan lain lah. Untuk projek power box ni, kalau tuan-tuan ada apa-apa soalan, tuan-tuan boleh tinggalkan komen di bawah. Jadi dalam video masa overview untuk power box ni saya akan jawab semua soalan-soalan tuan-tuan dalam video tu lah. Dan bagi saya untuk power box ni memang consider the best lah sebab kita gunakan peralatan yang berkualiti. Kita gunakan smart inverter, kita ada charging pun kita ada boleh combine charging menggunakan alternator dan juga charging menggunakan solar dan semua kita boleh monitor. Dari segi kos memang agak tinggi juga sebab kita gunakan peralatan yang berkualiti dengan teknologi yang agak terkini dan fully customized. Untuk sistem ni keseluruhan kos untuk sistem ni lebih kurang RM8,500. Tapi walaupun kos dia agak tinggi, kalau tuan-tuan bandingkan dengan ready-made portable power station sebagai contoh BlueYeti AC200P ataupun AC200Max, memang harga lebih kurang sama. Cuma untuk produk-produk BlueYeti ataupun produk ready-made ni, kalau main board dia rosak, memang tak boleh nak repair, kita buang saja. Memang tak boleh buat apa-apa dah. Untuk sistem yang kita custom ni, DIY ni, semua benda kita boleh tukar. Kalau bateri rosak, kita boleh tukar bateri. Kalau inverter rosak, kita tukar inverter. Kalau charging board rosak, kita punya charge controller ataupun DC to DC saja ni rosak, kita boleh tukar dan semuanya kita boleh tukar. Termasuklah untuk bahagian output ni. Sekarang ni kita ada USB Type A dan juga USB Type C. Katakanlah lagi 10 tahun keluar USB Type D, kita pun tak tahu, kita boleh tukar. So tak ada masalah, fully customized. Kalau kita beli yang ready made, contoh macam BlueYeti semua tu, sampai bila-bila pun itulah barang dia dan benda tu pun ada juga masalah sebab saya dah guna untuk tempoh yang lama juga dan saya jumpa banyak juga masalah dengan BlueYeti tu. Jadi bagi saya lebih berbaloi kita DIY, customize, fully customize. Kita boleh tentukan charge controller mana kita nak pakai, inverter apa kita nak pakai dan bateri apa kita nak pakai. Kalau untuk BlueYeti tu harga dia sekarang dalam 6,500, yang ni total cost termasuk upah dalam 8,500, memang agak tinggi sikit lah. Dan untuk charging pun, sebab kita ada DC to DC saja, kita boleh charge dengan menggunakan alternator yang sedia ada dalam kereta. Lagipun untuk sistem ni kita akan combine sekali charging pada solar, charging pada alternator. Jadi dah tentulah masa yang kita ambil untuk charge sampai penuh tu adalah lebih singkat. Kalau untuk BlueYeti tu, tuan-tuan perlukan masa, kalau tak silap saya berdasarkan kiraan itu, lebih daripada 12 jam dan charging dia memang sangat slow lah. Untuk yang ni, kalau kita nak lagi cepat, kita combine semua sekali, charging daripada solar, charging daripada battery charger dan charging daripada alternator serentak, tak ada masalah. Jadi sampai setakat ni saja untuk video kali ni. Untuk tuan-tuan dapatkan solar voltage regulator tadi, tuan-tuan boleh tengok link dekat bawah dekat video description. Sama juga dengan water pump dan peralatan-peralatan lain-lain. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.